Aryan ada tak ni Aryan? Oh, sorry cikgu. Internet saya slow. Oh ya. Tu saya dah dengar suara awak. Baca doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sorry. Allah. Ya. Okay, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Amin. Adrian tanya lagi. Ya Adrian, link yang sama saya tak pernah tukar link tadi. Hai pula dah. Ya. Okay, so macam saya sebelum buat tu kan, buat graf kan. Ramai je yang tak hantar. Ada seorang, dua je yang hantar. Tapi saya faham lah sebab graf ni bukan susah pun. Tapi mungkin awak tak confident pun nak lukis. Yang penting semua orang dapat data yang sama lah. Okay, so graf yang A dengan B saya dah tolong buatkan kan. Okay, C. Siapa yang tak dapat? Okay, saya akan tunjuk graf saya macam mana. So semua orang mesti jujur dapat ke tak dapat. Okay, ini bentuk graf untuk C. Siapa yang tak dapat, tolong angkat tangan sekarang. Saya kira sampai 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maksudnya semua orang dapat lah. Korang nampak tak saya tunjuk tu? Kalau garis tu saya ingat sikit. Sekejap saya baca. Kalau garis tu, mana cek? Kalau garis tu, saya ingat tak apa kan cikgu. Saya ingat macam mana tu Darwish? Apa maksud awak saya ingat? Yang ni ke saya ingat ke macam mana? Saya ingat macam mana? Okey, kat sini saya nak tunjuk dua contoh Satu nampak tak? Dia kurang kemas. Ni maksud saya dia kalau macam ni, ada cikgu dia akan bagi markah je walaupun tak smooth. Kita panggil tak smooth lah. Yang ni dia lagi kemas. Okey, so apa perbezaan ini dan ini? Yang ini saya guna pembaris tapi ini kan pembaris ni kan boleh lengkung-lengkung kan. Sebenarnya dia ada pembaris dia macam tebal lah. Nanti kalau awak rajin lah, ada duit lebih, pergi beli dekat kedai buku, nama dia Curve Ruler. Dia tebal lah. Tapi dia senang nak bentuk tapi susah nak repair balik bentuk dia. Dia susah di situ lah. So saya buat macam ni. So saya rapatkan semua titik, make sure kena semua titik, saya pun garis. Dan tak semua graf berjaya guna pembaris ni. Tapi yang curvy ruler tu, nama dia curvy ruler saya rasa. Yang tu berjaya lah guna untuk semua. Saya tunjuk gambar sikit. Curve ruler. Ni nama dia. Flexible curve ruler. Dia macam ni lah. So korang boleh beli. Tengok dia macam agak mahal jugalah. RM7, RM8, RM10. Dalam range ni lah harga dia. Sebab tu saya cakap kalau ada duit lebih boleh beli. Ni boleh guna sampai SPM. Jangan buat hilang lah. Saya ada juga tapi dekat kampung saya tinggal. Lepas SPM saya dah tak pakai dah. So saya pun guna macam gini pun boleh juga. Sebab pembaris ni dia macam elastik kan. So yang ni saya guna pembaris, yang ni tak guna pembaris. Sebab tu dah satu tu macam cantik kan, satu lagi kurang cantik. Okey, ini yang C semua orang dapat Okey, seterusnya yang D begini rupa dia. Dia macam ni. Yang D. Okay, saya kira sampai 10 Siapa yang tak dapat tolong bagi tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tengok dulu Okey, sementara tu saya nak terang. Apa kepentingan smooth ni adalah bila kita nak cari data yang berada dalam graf ni. Kejap lagi kita akan cari data yang ada dalam graf. Macam mana kita nak buat, kejap lagi saya ajar. Kita tengok graf dulu. Jadi ke tak jadi graf awak. Okey, sekarang ni saya tunjuk yang E pula. Okey, E ni bentuk masam. Nampak saya pun tak kemas sebab saya tak ada curve ruler tu. So, sepatutnya lagi cantik lah. Dia cantik je bentuk masam dia. Ni nampak saya pun sengit sikit kat sini.
Lepas tu kalau nak padam dekat satu bahagian je, make sure tak nampak ada garis yang putus. So bila awak nak putuskan tu, contoh saya padam yang ni kan. Contoh saya padam yang ni, mesti padam bersih-bersih. Tapi terpaksa padam sekali dengan titik dia. Sebab tak nak bagi dia nampak putus. Okay. So saya pun dah padam. So saya nak repair balik. Yang ni jangan bagi nampak macam dia putus. Biar nampak bersambung. Putuskan dekat titik tu. Tu tips dia lah. So terus garis pergi bawah ni. Nampak tak? Dia macam nampak tak putus pun. Sebenarnya saya putuskan dia sebab tadi tak cantik. So nampak lagi? Kemas sikit lah. Putuskan dekat setiap titik ni. Barulah tak nampak garisan putus tu. Tapi jangan buat macam ni pula. Sini tebal, sini nipis. Nampak lah putuskan dia. Okay, so saya kira sampai 10 . Yang ni E punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, itu E. Yang terakhir F. Ini F, bentuk dia begini. Ni, lepas tu naik atas. Ni pun kurang kemas juga. Ni naik atas. Tapi awak kena buat lagi kemas daripada saya ataupun setanding saya lah. Saya punya tak adalah, tak kemas sangat. Jangan buat garisan tu macam ni. Contoh Contoh saya nak garis kat sini kan. Jangan buat macam ni. Lepas tu, nampak tak? Ada belahan di sini kat tengah ni kan. Jangan nampak macam ni. Kalau nampak ada belahan tu ataupun awak macam sketching macam ni. Ni pun kira salah juga. Mesti satu garisan saja dan tak perlu sketching dan terbelah macam ni. Mesti dia cantik je satu garisan tu. Sebab tu saya cakap kalau nak putuskan dekat titik. Okay, so tengok balik. Yang ni yang F 8.2 F. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, siapa yang tak siap? Soalan saya. Siapa yang tak siap boleh angkat tangan? Nampak pula tin ni. Siapa yang tak siap boleh angkat tangan? Ada yang tak siap tak? Jujur je. Ada yang tak siap ke? Ke semua orang siap? Aisyah Umairah tak siap. Tak siap nombor berapa Aisyah Umairah? Adam tak siap juga. Lagi? Siapa lagi tak siap? Tak siap nombor berapa Aisyah Umairah? Ada orang nak masuk ke? Darwish tak siap juga. 3 orang tak siap. Aisyah tak siap nombor berapa? Cakap. Darwish tak siap nombor berapa? E dengan F. Darwish E dengan F. Aisyah Umairah? Tak kali dah saya panggil nama awak ni. Adam? Adam tak siap nombor berapa Adam? Adam tak siap nombor berapa? Ajwad? Adam F je. Ajwad? Ya. E dengan F. E dengan F. Okey, semua orang E dengan F lah. Sebab semua orang buat sampai D Tak sempat siapkan. Okey. So, sebelum, E dengan F tu kejap lagi awak siapkan. Waktu kawan awak tengah cari data sekejap lagi, baru awak siapkan. Okey, sekarang ni saya nak minta, korang kan ada belakang dia kan? Ni depan dia, masa belakang tu mesti kosong kan? Ataupun katakanlah, belakang ni pun ada kertas graf juga yang macam ni. Maksudnya belakang bukan kertas macam saya ni kan? Okay, mesti ada ruang kosong dekat bawah ni. Okay, apa yang awak perlu tulis? Okay, saya share screen sekejap saya lower all hand dulu. Okay, so saya share screen. Apa yang awak perlu tulis dekat bahagian yang kosong ataupun belakang setiap graf tu, soalan mencari nilai. Ini akan masuk juga sampai SPM, tapi untuk awak punya syllabus tingkatan 2, dia tak akan tanya banyak. Tapi bendanya sama, cuma SPM punya soalan dia direct. Dia terus cakap, kalau X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kalau untuk syllabus awak boleh tengok dekat buku fokus awak, muka surat 8. Habis dah kan kita? Sikit lagi.
Okay, contohnya muka surat 99, soalan nombor 5, dia cakap cari masa yang diambil oleh kereta itu apabila laju puratanya 16 meter saat -1. So saya akan ajar macam mana nak buat soalan muka surat 99, soalan nombor 5A ni. Dia sebenarnya soalan yang sama, cuma yang ni dia cakap siap-siap. Dia nak cari masa. Kalau dalam SPM nanti, dia tak akan cakap cari masa ke apa. Dia akan sebut X dengan Y sahaja. Okay, so saya tunjuklah macam mana nak buatnya. Alright, so untuk graf A, form 2, buat 8. Buat 8. Okay, buat 8 kita dulu. Okay, soalan dia. Awak tulis dekat bahagian kita graf tu Surat 99, 8.2. Soalan nombor 2 kan? Saya kena tulis tadi soalan nanti saya lupa. Soalan nombor 2 kita buat sekarang. Okey, soalan nombor 2. Okey, A, awak tulis dekat bawah kita graf tu. Cari nilai. Ini soalan A tau. Soalan yang A punya. Dekat graf A, awak tulis cari nilai satu Roman X sama dengan 6, Y sama dengan tak tahu. Okay. Roman Y sama dengan -3, X sama dengan tak tahu, Y sama dengan 8, X sama dengan tak tahu. Ni tak ada jalan kira tak ada jalan kira. Boleh tulis dia agak rapat lah. Dia tak ada jalan kira apa-apa pun. Okay, ni untuk A. Okay, untuk graf B pula. Cari nilai juga. Kena tulis cari nilai. Kalau tidak ada awak tak tahu awak buat apa. Cari nilai. Okay, X satu Roman. X sama dengan 0.5. Mak bodohnya 0.5 aku. 0.5. Y sama dengan tak tahu. Roman. Y sama dengan 1. X sama dengan tak tahu. Tak tahu tu kita nak carilah. Y sama dengan -4. X sama dengan tak tahu. Okay, boleh follow tak setakat ni? Faham tak arahan saya apa? Ada yang tak faham tak? Boleh angkat tangan. Saya short sendiri pula. Ada yang tak faham ke? Tulis dekat kertas graf korang, depan ataupun belakang. Kalau belakang tu ada graf juga, tulis dekat bahagian yang kosong-kosong macam ni. Kalau belakang tu macam saya, boleh tulis kat belakang. Nampak saya pun tulis kat belakang. Saya kira dekat belakang dan tulis kat belakang terus. Sebab saya ada kosong belakang. Kalau tak ada, tulis je kat bawah. Okey, untuk graf C pula. Cari nilai satu Roman. X sama dengan 1.5. Y sama dengan tak tahu. Roman. Y sama dengan 6. X sama dengan tak tahu. Y sama dengan -6. X sama dengan tak tahu. Ini C. Now D. Cari nilai. Terus tulis ya. X sama dengan 1.5. Y sama dengan tak tahu. Roman. Y sama dengan 2. X sama dengan tak tahu. Y sama dengan 6. Tak tahu. D. Masuk E. Cari nilai satu Roman. X sama dengan. Buat sampai F tau. X sama dengan 0.5. Y sama dengan tak tahu.
2 Roman, Y sama dengan 2, X sama dengan tak tahu. F. F. Cari nilai 1 Roman, X sama dengan 1.5. Oh, tu lagi nilai. 1.5, Y sama dengan tak tahu. 2 Roman, X sama dengan 6. X sama dengan 6 tak dah. Y sama dengan 6. X sama dengan tak tahu. Y sama dengan negatif 7. X sama dengan tak tahu. So, saya zoom out sikit. Itu je soalan tambahan dia. Kita akan belajar malam ni apa kita nak buat. Lepas tu habislah topik ni. Topik ni sikit je sebenarnya. Dia mungkin lama untuk awak belajar nak buat graf tu lah. Sebab tak pernah buat kan. Okay, kalau macam ada yang tak sempat nak salin, bagi tahu kat mana yang tak sempat nak salin. Kalau awak diam, saya beranggapan awak sempat lah. Untuk yang tak sempat buat E dengan F tu, tulis je dulu soalan ni dekat bahagian yang kosong, agak-agak kosong. Tenang satu air dekat di tombol dia. Kosong letak kat meja, nanti basah kertas. Okey, siapa yang dah siap salin, tolong angkat tangan So, that saya boleh proceed apa yang nak kena buat. Okay, Darwish dah siap. Darwish, sambil-sambil tu, ada yang lain tak siap tu, awak boleh siapkan graf awak. E dengan F tu. Buat data dulu. Buat data sempat. Buat table lah, maksud saya buat table data tu kan. Tu sempat. Nanti awak plot. Adam ni, geng-geng yang tak siap E dengan F ni, boleh buat data dulu. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain. Siap salin. Daripada ada curi masa lah, sebab tak sempat kan. Korang tahu kan saya kena COVID kan. Tapi dah okey dah. Okey lah. Alhamdulillah. Dah sihat dah lah. Saya dah boleh keluar dah. Dah habis quarantine. Tapi dia still dah berline tau. Tapi dah habis tempoh quarantine 5 hari. Cikgu, naikkan sikit. Naikkan sampai huruf apa? ABC. ABC, okey boleh. AB dulu. Panas dah. Aku. Siap angkat tangan ya. Kalau tak nampak bagi tahu. Okay, saya ke bawah ke sikit . Saya ke bawahkan lagi sikit. Ready kena ada pembaris, pensel, pemadam dengan graf yang dah siap.
Yang terakhir F. Okey. Dah siap dah angkat tangan Saya tunggu semua siap ni. Sebab ni penting ni. Oh, semua orang dah angkat tangan. Okay ke? Okey, lagi 2 orang lagi. Anik dengan Sarah. Anik dah sampai huruf apa, Anik? Anik ada tak, Anik? Anik. Reply dah kat chat kalau tak boleh buka mic. Awak dah sampai huruf apa? Sampai huruf apa dah? E, okey. Dah cepat sikit. Kita angkat tangan ya. Semua orang mesti ready dengan graf ya. Kita mula daripada A. Huruf A. Ini memang saya banyak akan tunjuk dekat kamera. Saya nak tanya siapa ya? Senang sikit nak bercakap ni. Sarah Umaira. Sarah Umaira boleh buka mic tak? Ya, cikgu. Biasa kalau saya tunjuk kat kamera saya, kertas graf ni korang nampak tak? Nampak je. Nampak je? Okey. Sebab ni kita banyak nak graf. Kalau kat saya lah nampak, orang lain tak tahu lah. Apa? Handphone ke laptop? Laptop. Ada yang tak nampak kalau saya tunjuk kertas ni sama guna kamera belakang? Ada yang tak nampak tak? Saya rasa semua orang nampak je kot. Okay, cepat sikit Anik. Kita dah nak mula. 2 minit guys, saya bagi masa. Lama ke 2 minit tu? Kita tunggu Anik siap. Nanti kita terus pergi. Anik dah siap angkat tangan tau. Saya tunggu awak angkat tangan ni. Siap dah. Okey. So saya akan lower hand. Okey, kita bermula dengan soalan A dulu. Dia cakap apa? Cari nilai untuk Y lah. Y tu yang tak ada kan? Okay, macam mana nak cari? Saya tunjuk kamera belakang Okay, soalan dia kita baca. Tak mau tukar pula ni. Cannot change lah. Okay, dah okay. Okay. So kata kat sini cari nilai. Kalau X tu 6, Y tu berapa? Okay. Bila awak dapat soalan yang begini, macam dekat screen tu saya share tu kan. X tu sama dengan 6. Y tu berapa? Kita nak tahu Y berapa kan? Tapi X kita tahu tak berapa? Dah tahu. Maksudnya tengok yang dah tahu. Tengok yang dia dah bagi nilai. So sekarang dia bagi X sama dengan 6 kan? Okay, tengok dekat graf ni. Dekat paksi lah senang cerita. Kita ada paksi X, Y kan? Mana 6? Okay, so kita pun cari. Oh, sini 6. Lepas tu, apa kita perlu buat? Letak pembaris dekat 6 tu. Macam gini. Lepas tu, garis putus-putus. Kejap. Boleh ke pakai camera scanner? Nampak pula. Sorry dah. Macam ni sini. Kan? Gini saya rasa nampak ni. Alhamdulillah bu. Okay, so ini 6 kan? Ni 6 dia. So saya pun ambil pembaris dan
Garis putus-putus tau, bukan garis full Dengar ayat saya, putus-putus. So mula daripada bawah, garis putus-putus. Besar ke kecil ke tak apa, yang penting putus-putus. Sampai kena dekat graf. Okay, nampak saya garis putus-putus. Garis putus-putus sampai kena dekat garisan graf ni. Nampak? Sampai kena garisan graf ni. Lepas tu apa yang awak perlu buat? Bila dah sampai dekat graf, maksudnya dia dah bertembung dengan graf, awak pun garis putus-putus lagi. Tapi arah ke Y. Tadi kan kita buatkan X kan? X sama dengan 6 kan? X sama dengan 6. Sebab ini nampak okey. Ni X sama dengan 6, kita dah putus-putus sampai dekat garisan ni. Kita pun tariklah pergi ke Y pula. So buat putus-putus, sama juga. Buat putus-putus sampailah dekat Y tu. Okey. So bila dah berjadi macam ni, barulah awak boleh baca kalau X sama dengan 6, Y tu sebenarnya sama dengan berapa? Sama dengan 8. So kita pun terus tulis jawapan dia. 8. Okey. Dapat tak? Cuba buat sekarang. Kalau X sama dengan 6, okey, buat garis putus-putus. Semua orang buat Buat garis putus-putus sampai dekat graf tu. Bila dah bertembung dengan graf ni, stop. And then patah pergi ke Y. Barulah kita cari Y tu berapa. Okey, semua orang boleh buat. Saya bagi masa sampai 4 minit. Lama tu, seminit tu. Buat elok-elok tau. Garis putus-putus ingat garis putus-putus, bukan garis full. Nanti kalau garis full awak keliru. Mana satu graf, mana satu nak cari nilai. Sebab tu dia punya teknik kena garis putus-putus. Gini lah lebih kurang. Ni. Garis putus-putus dekat 6. Naik atas sampai kena dekat graf. Dan patah pergi dekat Y dapat berapa. Sampai 93 minit Okey, boleh tak? Ada yang ada soalan ke? Okey. Alright. So sekarang kita nak cari Y tu pula. Yang kedua. Kalau Y sama dengan -3, X sama dengan berapa? So cara dia sama. Yang mana yang dah ada? Yang dah sedia ada. Y kan, -3 tu kan. So terus cari Y -3 duduk di mana. Saya punya graf ni saya buat saya ingat lah. Saya tak faham pula kan. Okey, contoh. Graf awak ni tak cukup nombor. Maksudnya nombornya tak cukup macam ni. Hari tu saya buat sampai -2 kan. So tak ada masalah. Tambah sahaja. Jadikan -3 dan ke bawah. Tapi mesti garisan dia sama. So -3, -4. Okey. Saya pun dah buat baru. Saya pun dah buat baru. Ada sampai -3. Kalau tidak sebelum ni saya buat sampai -2 je. Saya pun dah buat sampai -3. So sama je style dia macam tadi. Okey. Carilah. Awak pun letak pembaris kan. Alamak, tak ada graf lah pula kat sini kan. Apa awak perlu buat? Sama juga. Ambil pembaris. Sambung graf yang awak dah buat tu. Dia kan garis lurus kan. Sambung yang graf awak dah buat tu. Jadikan dia habis. Habis kat kita graf tu. Walaupun awak punya nombor skala tu tak habis kan. Habis je macam ni. Saya pun garis balik. Saya perhabiskan. Gas. Saya habiskan sampailah ke hujung. Saya tak payahlah melampau sangat macam ni. Ni sampai dah keluar sangat ni. Agak sampai hujung situ sudah lah. Sampai situ je. Okay. So bila dah sampai hujung ni, barulah kita jumpa kalau Y sama dengan -3. X dia sama dengan berapa? So ni Y sama dengan -3 kan? Kita pun buat style yang sama. Garis putus-putus. Okay, bila sampai dekat persilangan graf ni, bawa naik atas. Pun garis putus-putus juga. Okay, nampak? Bawa naik atas, kita dapatlah
kalau Y negatif 3, X dia sebenarnya sama dengan negatif 6. Boleh faham tak? Senang je kan? Ni nama dia cari nilai. Okay, siapa ada masalah tolong angkat tangan Okay, so tolong buat yang kedua pula. So X negatif 3, Y negatif 3, X negatif 6. Okay, untuk soalan cari nilai ni, dia biasanya akan bagi range jawapan, skema jawapan. Contoh, kalau contoh awak dapat 8 kan, kat sini kan. Biasanya skema jawapan dia akan bagi 8.3, 7.9 kot. 7.9 sampai 8.2, 8.3. Maksudnya kalau jawapan awak 7.9 pun boleh terima lagi, 8 pun terima, 8.1 pun terima, 8.2 saya rasa. Sampai 8.2 yang ni sampai 7.8. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya cara tu maksudnya sebab graf korang, dan ni garis lurus memang cantik lah kan. Contoh kalau graf tu macam nombor graf huruf E ni. Semua orang buat tak sama masam ni. Ada yang buat sengit sikit, ada yang buat sengit sangat lah, ada yang buat yang berlekuk-lekuk sangat kan. Sebab itulah dia akan ada kita panggil range jawapan. Maksudnya dia tak ada jawapan yang tetap. Maksudnya macam kalau contoh saya kira sekarang dapat 8 kan. Tak semestinya kena dapat 8 juga. Boleh dapat 7.9 ataupun 8.1 macam tu. Faham Tapi tak boleh lari jauh lah. Okay, ada soalan tak? Kalau okey buat macam ni. Okay Alright Okay. So seterusnya, kita sambung kat bawah tu pula. Okay. Kalau Y sama dengan 8, X sama dengan berapa? Tak tahu kan? So cari yang boleh tahu dulu. So carilah Y sama dengan 8. Okay, sini Y sama dengan 8. So X sama dengan, kita dah dapat jawapan sama dengan yang tadi. X sama dengan 6. Macam tu. Tapi takkan adalah soalan yang macam ni. Ni soalan ni saya buat sendiri. Takkan adalah soalan yang bagi jawapan yang sama. Okay, ini yang pertama. Dia ada, takkan ada jawapan yang sama lah dalam cerita. Ni kebetulan lah. Okay. Okay, so dah siap dah A. Okay, so saya nak tunjuk graf yang mungkin ada dua nilai. Okay, boleh pergi dekat graf huruf. Gerakan E semua orang tak siapkan lagi. Apa dah saya tunjuk je E-nya. Okay, A kita dah settle. Kita katalah. Okay, E. Okay, siapa yang tak siap lagi, tolong tengok grafnya. Okay, grafnya berbentuk beginilah. Gini, macam girl. Macam boy. Okay. So E, kita nak apa? X 0.5, Y sama dengan berapa? Y 2, X sama dengan berapa? Okay, kita tengok dulu. X 0.5 ni dekat mana? So, X 0.5, kalau sini 1, 0.5 mesti duduk dekat sini. So, saya pun akan garis lah. Saya tunjuk sangat lah kat awak supaya awak dapat sama graf ni. Saya tengok sangat tak apa. Okay. So, 0.5 kat sini, saya pun garis 0.5 tu. Yang mana yang dah ada, boleh garis terus. Buat graf terus Buat graf dah. Garis terus. Mesti guna pembaris jangan nak malas sangat. Okay. So, bila sampai je dekat dia punya persidangan graf tu, begini kan, nampak tu begini. Terus balas dia punya garisan tu. Terus balas. Pergi dekat Y. Das. Okay, so untuk baca dia punya skala tu macam mana. Okay, macam ni saya nak ajar. Ni berapa beza dia? 2 kan? Berapa kotak kecil? 10. So untuk 10 kotak dia naik 2. So 2 bahagi 10. Tekan je kalkulator. So tekan je kalkulator. 2 bahagi 10. So dapat satu kotak 0.2. Okay, kalau satu kotak 0.2, sini 0.2, 0.4, 0.6, 0.8.
So 0.8 tambah 4 jadilah 4.8. So Y tu sama dengan 4.8. Ni yang saya cakap tu, bila ada point-point tu, dia akan lari 1 ke 2 point lah. Maksudnya mungkin jawapan awak boleh jadi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 5.0. Biasanya dibagi plus minus 0.2 ataupun 0.1. Faham tak saya cakap apa ni? Siapa yang tak faham angkat tangan? Boleh semua? Okay. Alright. So dapatlah macam gitu. Ni cara nak kira dia lah. Kalau sini 5, ada 10 kotak, buatlah 5 bahagi 10. Dapatlah satu tu 0 point berapa. Bergantung ya. Okay, so kita dah dapat dah. X 0.5, Y 4.8. So sekarang kita nak cari. Kalau Y 2, X berapa? Okay, cari Y 2 dekat mana? Okay, ini Y 2. Okay, kita pun letak dulu pembaris nak tengok ada yang kena tak. Okay, untuk Y2 nampak tak? Kita ada kena dekat kiri satu, dekat kanan satu. So tak mustahil nilai untuk satu koordinat, satu nombor pada satu paksi tu, contoh Y ni, dia akan menghasilkan satu X saja. Dia boleh menghasilkan 2X. Kalau awak tengok data dia pun, nampak tak? Negatif 3, negatif 4, negatif 2, 1, negatif 1, 4, 0, 5, 1, 4. Negatif 1 pun 4, 1 pun 4 juga. Sebab tu dah saya cakap tak mustahil. Ni apa? 2X, dia 1Y. 1Y menghasilkan 2X. Sebab tu, alhamdulillah. Sebab tu kita kena guna pembaris. So tadi saya minta Y2 kan. So cari Y2 kat mana. And then garis. Mesti garis kedua-dua. Bukan garis 1, garis 2. So garislah. Di belah kanan 1. Di belah kiri 1. Tapi buat one by one lah. Dapat tak? So bila dah sampai belah kiri ni, kita terus tarik pergi ke bawah. Untuk cari dia punya X tu berapa. Ni pun agak-agak lah. Kalau katalah. Katalah awak punya tu. Nampak tak saya punya ni. Kena dekat. Tak sampai pun lagi. Tak sampai pun lagi garisan ni kan. Kita boleh je tarik sikit. Mungkin garisan ni yang tak cantik. Okay. Kalau agak-agak dah rapat sangat dah nak sampai tu. Awak tarik je. Bagi dia kena dekat garisan supaya senang untuk awak cari dia punya data. Tak adalah awak merepek nak kira data dia. Sebab kita akan genapkan juga. Okay, so dah dapat 1 kat sini. So kalau Y sama dengan 2, X sama dengan, okay ni, 10 kotak sama dengan 1. So 1 bahagi 10. So dapat 0.1. So kalau sini 0.1, 2, 3, 4, 5, 0.5, 0.6, 0.7 tambah negatif 2, negatif 2.7. So X yang pertama negatif 2.7. X yang kedua kita tengok belah kanan ni pula. Kita pun tarik. Yang ni negatif 2.7 pula dah. Negatif 1.7. Allah, saya pergi kira 2 dah. Tak sampai 2 lagi Negatif 1.7. Yang ni 567. So dengan 1.7. Okay. Nampak tak? Tak. Kalau Y2 ni dia menghasilkan 2X. Kiri dan kanan. Satu positif, satu negatif. Okay. Boleh terima tak sampai sini? Semua orang okey tak? Ada soalan ke? Siapa ada soalan tolong angkat tangan sekarang. Penting tau ni. Ni awak akan pakai sampai SPM ni. Saya tak tipu. Ni sungguh-sungguh. Banyak tau markah dia. 8, 9 boleh pergi. SPM nanti. Korang tak ada exam kan? Ada exam tapi maksudnya macam tak berat sangat lah. Okay. Boleh ke semua orang? Okay. So sekarang saya bagi masa untuk semua cari balance. So saya dah bagi A dengan E. Kan? So you all cari B, C, D dan F. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh? Macam ni. Okay. Seorang je buat macam ni. Yang lain? Okay, 2. Okay, semua orang boleh lah.
Okay, so boleh mula buat sekarang. B, C, D dan F. Siapa yang tak siap E tadi tu dengan F, boleh terus buat dia punya graf sambil-sambil tu. So saya tunggu sampai semua orang siap dan angkat tangan, baru saya proceed masuk soalan dalam buku fokus. Okay? Buat dulu, saya tunggu. Ada soalan tanya tau. Cikgu nak tengok A punya jawapan. A punya jawapan. Sekejap ya. Jawapan. Oh, awak nak tengok A punya jawapan dekat skrin ke dekat graf ni, Darwish? Dekat skrin ke dekat graf? Kat mana satu? Ini dekat skrin. Dekat graf. Ini dekat graf. Saya tunjuk sekejap. Ini dekat graf. Saya cari gini. Satu lagi di bawah. Di atas dan di bawah. Sebab satu X sama dengan 6. Satu lagi Y sama dengan negatif 3. Negatif 3 dapatlah negatif 6. Nampak kan? Mesti garis putus-putus ya semua. Jangan pergi buat solid line. Solid line confirm salah. Tak lukis graf. Ni. Okay, Darwish? Alright, welcome. Okay, boleh sambung buat. Ada soalan tanya tau.
Dah siap boleh angkat tangan tau. Sekejap lagi saya akan jawab macam mana nak orang cakap nak tahulah jawapan awak tu betul ke salah. Macam tu.
Cikgu tak muat. D pun sama, saya padam balik graf bagi ke tepi sikit. Boleh. Boleh. Nak B berapa? B 0.5. Y1. Tapi boleh padam sikit. Y -4. Boleh, kalau tak muat tu padam sikit. Sebab ruang dia banyak lagi kan, Fakihah, betul tak? Kan? Sebenarnya banyak lagi ke ruang dia. Bawa padam je, lepas tu buat je baru sikit. Okay, right. Saya bagi you all peluang ni kan, siapkan. Jangan ambil kesempatan tau. Saya rasa ada je yang tak buat ni. Tapi saya cuba berfikiran positif lah. Saya harap semua orang buat dan siapkan. Okay. Adria, tahu tak kita orang buat apa ni Adria? Adria, tahu tak buat apa? Masuk lambat sikit kan tadi? Okay, bagus tahu. Alright.
Tak ada yang siap lagi ke? Bagus korang ni fokus. Betul. Nanti dalam exam jangan salah tau. Aisyah Umaira dah sampai soalan nombor berapa? Oh, Aisyah Umaira. Dia dah sampai soalan nombor berapa? WhatsApp. Kita baru nak tengok. Cikgu saya tak faham sangat nak cari nilai tu. Okey. Cikgu saya tak faham sangat nak cari nilai tu. Okey. So saya terang sekali lagi. Saya akan gunakan contoh yang sama. A dengan E tu. Okey. Okey. Macam mana nak cari nilai ni? Yang pertama sekali, awak kena tengok apa yang dia bagi. Okey. Contoh. Kedua-dua. Kedua-dua sekejap. Cikgu tengok F sekejap. Kalau yang B, 2 Roman tu, Y sama dengan negatif 4. Okay, sekejap. Saya tengok soalan Fakihah ni sekejap. Kalau F, F, Y sama dengan negatif 4. Tu ambil yang bahagian positif ke negatif? Okey. Soalan saya kat awak Fakihah. Ada langgar dekat berapa tempat untuk Y sama dengan negatif 4 tu? Dia ada 2 tempat langgar ke satu je yang dilanggar dekat graf? Ada berapa tempat dilanggar dekat graf? 1 ke 2 Fakihah? Kalau awak tengok. Fakihah, saya tanya awak ni. Dengar tak Fakihah? Okay. Sekarang ni, awak cakap kalau buat B yang 2 Roman, Y sama dengan negatif 4 tu kan? Soalan apa ni B? B, oh saya salah tengok. Saya pergi ambil soalan F, sorry. B. Okay, B. Okay. Saya tunjuk B, kita nak Y sama dengan negatif 4. Confirm dia duduk dekat bawah ni. So, sini negatif 2. Sini negatif 4. Awak tanya nak ambil yang bahagian positif ke bahagian negatif? So, saya tanya awak balik. Kalau awak pergi belah sini, ada tak langgar graf? Kalau pergi belah sini, ada tak langgar graf? Faham tak soalan saya? Ini yang hal positif kan? Yang awak cakap positif ke negatif tu, betul tak? Maksudnya awak tanya X tu positif ke negatif kan? So kalau awak tarik negatif 4 ni pergi belah kanan, maksudnya X tu positif, ada tak langgar graf? Kalau awak pergi kat Y X negatif, ada tak langgar graf? Yang mana satu yang ada langgar graf Fakihah? Faham tak soalan saya sekarang? Yang kat positif saja yang langgar graf. So negatif tak ada kena mengena lah. So awak just tarik pergi dekat satu tempat saja. Tu kan awak nak tanya, betul tak? Tu saya salah faham soalan awak. Betul tak awak nak tanya tu? Okay. Macam tu. Okay, so saya nak tunjuk dekat ada 2 orang lagi yang tak faham ni. Tak apa, tak ada masalah. Bagi tahu tak faham. Okay, so saya akan gunakan contoh yang sama. A dengan E. B, A. Okay. Ini contoh A. Saya buat juga graf macam korang Okay. Ini siapa ni? Adam ni saya rasa.
Sekejap. Okay. Okay. So macam mana nak cari nilai? Okay, saya tunjuk ini graf A Ini graf A. Anggaplah garis ni tak ada. Okay, A ni dia kata apa? Cari nilai. Kalau X tu sama dengan 6, Y ni sama dengan berapa kita tak tahu. Lepas tu kalau Y sama dengan 3, X sama dengan berapa. Ni anggaplah tak ada. Okay. So tengok yang first kali awak kena buat adalah tengok yang dia bagi. Yang diberi. Yang diberi. Tengok yang diberi. So yang diberi apa? X sama dengan 6. So tengoklah dekat graf ni. Mana X sama dengan 6? Mesti tahu baca graf ya. X sama dengan 6. Okay, ni 0, 2, 4, 6. Okay, kat sini lah X sama dengan 6. Lepas tu awak pun garis. Ni garis ni tak ada sebenarnya. Garis putus-putus sampai kena dekat graf. Ni graf kan? Graf garis dia penuh. Yang kita nak cari nilai ni garis dia putus-putus. Boleh faham tak? Dua ni Okay, so bila dah garis sampai dekat graf ni, dah sampai pada graf, dah berlanggar dekat graf ni, patah pergi dekat Y. Garis putus-putus juga. So dapatlah berapa dia punya X, Y? 8. Sekejap cikgu saya like. Okay, macam tu. Cari, tengok yang nilai yang diberi dulu. Dia bagi berapa? 6. Tengok 6 dekat sini macam mana. 6, tarik sampai kena dekat graf. Wajib kena dekat graf. Baru boleh balas pergi dekat Y. Sebab dia tanya Y sekarang ni. Kalau contoh dia tanya Y negatif 3. Cari Y negatif 3 dulu. Okey, kat sini Y negatif 3. Tarik putus-putus pergi sampai dekat graf. Okay, sampai kat sini dekat graf kan. Lepas tu, balas pergi dekat X sebab kita nak tahu nilai X tu berapa. So, dapatlah negatif 10. Macam gitu. Faham tak? Siapa lagi tak faham? Negatif 10 pula. Negatif 6. Saya pun baca salah dah. Tulis sendiri. Buruk faham. Negatif 6 Okay, boleh ke semua? Dah faham dah ke yang tak faham tadi? Siapa dah siap boleh angkat tangan Saya menunggu angkat tangannya. Ada soalan lagi ke ni? So, macam tu cari dia. Kena tengok dulu apa yang diberi. Gitu. Cikgu E semula. Okey. Oh, terangkan E balik ya. Okey, boleh. Sekejap. Ada graf E. Okey, untuk graf E ni, dia cerita dia kalau dia kena dekat dua nilai lah. Macam tadi, dia garisan straight kan, confirm kena satu nilai je. Okey, kalau E ni, sebab dia bentuk yang pelik-pelik tu, biasanya dia akan kena dua nilai. So, awak kena alert lah sikit. Okey, untuk E, tengok soalan minta apa. Soalan minta, tak mau tukar lagi. Okey, soalan minta. Saya padam dulu Okey, soalan minta X sama dengan 0.5. So, cari dulu X 0.5 ni kat mana? So, X mana X? X yang macam ni kan, yang mengufuk kan? So, tengok X tu mana? 0.5. Kalau sini 1, separuh dia mesti dah 0.5. So, awak pun garis. Putus-putus. Sampai ke dekat graf. Ni saya cakap tadi tu.
Kalau graf tu tak berapa cantik, dia macam agak-agak sikit lagi nak kena, tak apa, tarik je atas dia sikit. Jangan tarik bawah, bawah jauh sangat kan. Tarik atas sikit, sebab sikit lagi nak kena kan. Tarik, lepas tu terus balas, pergi tengok Y tu berapa. Lepas tu macam mana nak kira satu kotak kecil ni berapa? Tengok, kosong nak pergi 2, berapa kotak jarak dia? 10 kan. So buatlah 2 bahagi 10, dapatlah 0.2. Maksudnya satu kotak kecil ni. Saya tunjuk sikit macam ni. Satu kotak kecil ni maksud dia 0.2, naik 0.4, 0.6, 0.8, gitu. So kalau kat sini dia sebenarnya kosong berapa? Ni 4 kan? 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8. So dapatlah jawapan dia 4.8. Kat sini. Ni untuk X. X tak ada masalah lah sebab dia satu je tempat yang kena nilai. Okey, tengok Y pula. Diminta Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. So tengok Y sama dengan 2 kat mana? Ini Y sama dengan 2. Lepas tu, bila awak nak garis tu, confirm awak ambil pembaris kan? Tidak guna pembaris panjang kalau buat graf Okay. So awak pun ambil pembaris. Lepas tu bila awak nak garis putus-putus, awak tengok, ada kena 2 tempat lah. Belah kiri satu, X negatif. Satu lagi belah kanan, X positif. So kena ambil yang mana? Jawapannya ambil dua-dua. Memang ada graf yang dia ada 2 nilai untuk satu nilai pada satu paksi tu. Maksudnya contoh ni kan. Y dia satu je 2. Tapi X dia ada 2. Tengok ni. Satu nak pergi 2 berapa? 10 kotak. So 10 kotak. 1 bahagi 10 dapat 0.1. So ni 1. 1.1, 1.2, 1.3, 4.5, 1.6, 1.7. So 1 negatif 1.7. Lagi 1, kita pun garis. Lepas tu bawa pergi bawah sampai dekat dia punya bertembung ni. Tarik pergi bawah. 5, 6, 7. So sama juga 1.7. 1 untuk Y yang pertama. Y 2. X yang pertama dapat negatif 1.7. Okay, untuk Y2, X yang kedua dapat 1.7. Okay, dapat dah ke? Faham tak? So basically kalau graf awak betul, awak cari dekat nilai ni pun betul, automatik betul. Lagi satu awak kena pandai baca yang ni, satu kotak kecil tu berapa. Gitu. Siapa dah siap dah kat tangan? Tak ada yang pasal. Cikgu A tu bukan negatif 5 ke? Ke graf saya yang salah? Ke graf saya yang salah? Sekejap, saya tengok balik. Saya. Boleh jadi saya juga yang salah. Sebenarnya. A yang bawah tu Y negatif 3. Lah, negatif 5 lah. Saya lah yang salah. Tengok sikit Fakihah graf awak. Saya salah kat mana? Tapi saya tahu saya salah. Dua kotak. Oh, okey. Saya faham. Saya salah kat mana. Okey, thank you Fakihah. Betulkan saya. So saya salah tadi Dekat sini saya salah. Nasib baik awak perasan. Sepatutnya 2, 4, 6 kan. Saya pergi buat 2, 3. Tu dah salah kat sini. Sebenarnya negatif 3 bukan duduk kat sini. Ini dah 4 dah ni. Negatif 4. Negatif 3 duduk sini. So tarik balik negatif 3. Macam ni saya buat sekali lagi Okay, negatif 3. Buat garisan. Ayah pula kita ni. Tangan ada 2 je. Kalau tangan ada 3. Ini negatif 3 kan. Kita pun gariskan dia. Putus-putus adik-adik. Kata anak-anak. Saya muda lagi. Gini. Lepas tu dah sampai kat sini kan bertembungnya. Tarik naik atas ni. So dapatlah negatif 5.
So kat sini salah, bukan negatif 6 Negatif 5. Thank you Fakihah. Gitu. Buat dia gitu. Nampak tak? Saya dah sengit ke sini. Saya pun tak tahu nampak ke tak. Gini. Siapa dah siap boleh angkat tangan Saya tersalah skala. Bukan salah cara nak cari nilai, salah skala. Dah ke? Dah ni, lama sangat dah ni. Boleh ke semua? Boleh Okey, Fakihah je cakap boleh. Sarah Umaira lagi, yang lain? Boleh Kalau boleh, angkat tangan siapa yang dah siap. Dah siap lagi. Siapa yang tak faham tolong tanya. Tanya je banyak kali. Sampai saya marah. Kalau saya tak marah lagi tu maksudnya saya berada di tahap kesabaran yang bagus. Okay, Fakihah dah siap. Tak air sejuk. Ada COVID ni lah. Fakihah boleh relax sekejap. So saya akan bagi jawapan sekejap lagi. D yang lain laju sikit
bagus. Faham. Dan saya angkat tangan tahu siapa Fakiah seorang ni.
Okay, so saya akan proceed je dah sebab kita dah lama sangat dah ni. Lama betul. Okay. So, kita dah lama sikit kan? Dah lama sangat dah ni. Okay. So, untuk B, okay. Senang cerita saya cerita lah. Macam mana awak nak tahu jawapan awak tu boleh dikatakan betul? Ialah dengan memasukkan kembali nilai yang diberi ni. Contoh macam ni kan? Dibagi 6, X tu 6. So, equation dia apa untuk A ni? So, dia punya ungkapan dia, graf tu ungkapan dia Y sama dengan 5 tolak X kuasa 2. So, masukkan je 6 ni dekat X ni. X kuasa 2 kan? Oh, sorry, ni E lah. Ya Allah, salah. Y, X tambah 2. Salah tengok dah. Y sama dengan X tambah 2. So, masukkan je 6 ni dekat X tu. So, 6 tambah 2 dapatlah 8. So, kira betul lah. Okay, untuk kita cakap range dia boleh jadi 7.8 sehingga 8.2. Biasanya macam itulah. 7.8 sehingga 8.2. Yang paling tepat 8.0 kan, tengah-tengah kan. So, dia akan pergi 0.2 ke belakang dan 0.2 ke depan. So, bolehlah dapat macam tu. Sebab apa? Dia bergantung kepada garisan awak buat tu. Okay, so yang ini boleh dapat 7.8 sehingga 8.2. Yang ini boleh dapat negatif 6.2. 6.2 pula dah. Negatif 5.2 sehingga negatif 4.8. Itulah. So itu untuk A. Sampai-sampai tu korang check terus jawapannya. Sebab saya nak pergi tempat lain dah. Okay, untuk B. Astagfirullahaladzim, jatuh pula kembali satu. Tak apalah. Okay, untuk B, range jawapan untuk Y ni 1.3 sehingga 1.7. Okay, untuk X yang pertama ni, awak boleh dapat 0.8 sehingga 1.2. Okay, untuk Y yang kedua, boleh dapat 5.8 sehingga 6.2. So, anggaran ni, kalau 5.8 sampai 6.2 ni berapa? 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2. Biasanya betul lah lagi. Tapi kalau boleh jangan jauh sangat. Bila awak kira tu masuk kalkulator, sepatutnya jawapan dia 6 tapi awak dapat 6.1. So boleh terima lah. Tapi kalau awak dapat sampai 6.3, 6.5 tu dah terlalu banyak. So dah tak boleh pakai ya. Okay, so C pula. Okay, C pula jawapan dia untuk Y 5.8 sehingga 6.2. Okay, untuk X ni 1.3 sehingga 1.7. Okay, yang ni negatif 1.3 sehingga negatif 1.7. Gitu. Boleh salin ya. Takut tak ada nak cari. Tak ada. Okay, and then D. So D, Y ni boleh dapat 5.10. 10 ni banyak sangat ni. Betul-betul. 5.10 sehingga 5.50. Accepted lah. Boleh lah. Tapi lagi kecil lagi bagus So yang ni X yang pertama boleh dapat 5.8 sehingga 6.2. Yang ni boleh dapat 1.8 sehingga 2.2. Gitu. So antara range dia lah. B tadi dah buat. So E saya baca je dah balik kan. Apa yang aku dah tahu dah kan jawapan dia. E, ni lah jawapannya. Okay, F boleh dapat, kalau Y ni boleh dapat 3.2 sehingga 3.6. Kalau X ni boleh dapat negatif 1.6 sehingga negatif 1.
Sorry, negatif 1.9. Yang ni boleh dapat negatif sorry. Yang ni positif. Positif 1.6 sampai 1.9. Yang ni negatif 1.6 sehingga negatif 1.9. Okey, boleh dapat tak? Tolong masa saya sekejap. Tadi tak faham ke ni? Soalan D yang tak boleh dapat berapa cikgu? Soalan D yang tak boleh dapat maksudnya apa tu? Tak boleh lebih daripada berapa? Tu ke? Yang mana satu? X ke Y? Yang X. Tak boleh lebih daripada 5 point X yang mana satu. Okey, kalau yang ni 5.8 sampai 6.2 je dia punya limit. Kalau awak dapat 5.7 salah. Kalau awak dapat 6.3 pun salah. Kalau yang bawah ni 1.8 sehingga 2.2. So kalau awak dapat 1.7 salah, dapat 2.3 salah. Selagi dalam 1.8 sehingga 2.2 tu boleh diterima. Faham tak? Dia bukan tak boleh lebih berapa. Lebih 0.1 ataupun 0.2 bergantung pada soalan tu. Kalau graf dia susah sikit dia bagi 0.2. Kalau graf dia senang dia bagi 0.1 je lebih. Ni saya bagi 0.2. Semua lebih 0.2. Nak keyakinan, masukkan je terus dalam equation graf tu. Masukkan dalam yang graf tu y sama dengan x plus 3 ke apa kan. Tengok pada soalan tu macam mana. Okay. Faham tak? Alright. Faham. Okay. So sekarang kita nak pergi dekat soalan buku fokus. Okay. Soalan buku fokus bab 8. Close all je lah. Saya nak tunjuk sikit lah. Macam mana sebenarnya bentuk soalan ni? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Salah group. To miss. Nanti cari Ina celup dah. Kenapa aku tak cari? Celup je dah kepala. Okey. Kita ada lagi 15 minit Okay, apa yang saya ajar tadi ada dalam soalan nombor 2 ni. Okey. Apa yang itu untuk soalan SPM. Walaupun jauh lagi awak nak SPM, saya saja je nak kenalkan awak benda tu. Sebab dia benda yang sama je. Okey. So sekarang ni kita tengok contoh soalan yang nombor 5 ni. Muka surat 99. Okay, contoh soalan 5 ni. Dia kata apa? Sebuah kereta bergerak dari garis permulaan hingga garis penamat 400 meter. Okey. Track untuk menguji hubungan antara laju puratanya dengan masa yang diambil. Graf fungsi di atas menunjukkan hasil ujian tersebut dengan keadaan Y saat ialah masa yang diambil dan X masa saat negatif 1 ialah laju purata kereta itu. So cari masa yang diambil oleh kereta itu apabila laju puratanya ialah 16 meter saat negatif 1. So meter saat negatif 1 tu duduk kat mana? Laju duduk kat mana? Dekat X. So awak pun carilah kat mana duduknya 16. So kat sini memang susah sikit dah nak cari sebab susah kan. Awak guna buku awak tu. Berapa jarak dia? So 20 nak ke 5. Beza berapa? Beza 5 kan? So 5 bahagi 10 dapatlah 0.5. Satu kotak kecil tu 0.5. Ni pun kena pandai cari . So satu kotak kecil ni 0.5. So kalau saya nak 16 tolak 15. Satu kan beza kan? 1 bahagi 0.5. So dapat 2. So maksudnya dia duduk dekat kotak yang kedua ni. So awak pun garis putus-putus. Tegak. So nampak dia dekat situ kan? Dah sampai situ, balas balik. Lepas tu carilah berapa kat sini. Gitu. So bila kita dah balas balik tu, boleh baca dekat situ. 20 ke 40 beza dia 20. 20 bahagi 10 sebab ada 10 kotak kan. So dapatlah satu kotak tu 2. So sini dalam 3 kotak kan. So 2, 4, 6. So dapatlah kalau dia punya laju purata 16, dia punya masa saat dia adalah 26 saat. Okay. Faham tak? Siapa yang tak faham angkat tangan?
Sebab gambar ni tak jelas sangat ni. Ni saya pakai cam scanner pun tak jelas. Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang faham macam ni? Sorry kalau nak identify. Okey, Fakihah buat macam ni lagi. Apa lagi yang faham? Okay, ada mood lah. Mana pula? Tangannya. Saya nak membuang diri. Sekejap. Saya rasa saya nak view yang lain. Okey. Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang faham buat macam ni? Aisyah Umairah tak faham lagi? Siapa lagi tak faham? Adam tak faham. Okey. Aisyah Umairah dengan Adam buka buku. Buka tak buku korang? Adam dah hilang dah. Tadi tak faham. Adam faham ke tak? Jangan jatuh tangan lagi. Relax. Tak habis cerita lagi. Okay, saya tunjuk kat buku dah senang. Tak bagi nampak sikit kan. Okay, buka buku ah. Okay. So dia cakap apa? Masa yang ke-16 meter saat. So kena cari dulu 16 tu berapa. Ni kan ada 10 kotak. So beza dia berapa? Beza dia 5. So 5 bahagi 10 dapat 0.5. Maksudnya satu kotak kecil ni sama dengan 0.5. So 15 nak pergi 16. Okey, ni 15. Satu kotak kecil 15.5. Satu lagi kotak kecil 16. So kita tahu dah. Lepas 15 ni, dua kotak kecil tu dah sama dengan 16. Garis jatuh. Okey. So dekat sini. Dua kotak kecil lah. Sebab macam ni lah. Nampak sikit. Okey, dua kotak kecil saya ambil Okey, lepas tu pun garis lah. Garis. Mesti garis putus-putus. Nampak tak saya garis dekat dua kotak kecil? Nampak tak saya garis dekat dua kotak kecil kan? Saya pun garis putus-putus-putus. Okey, bertembung dengan graf. Patah balik, pergi dekat Y sebab kita nak cari Y tu berapa. So kat sini kan, saya pun pusing balik. Saya pun garis putus-putus juga. So tengok. So dah garis putus-putus, tengok berapa. Okay, 40 ke 20 berapa beza dia? 20. So, berapa kotak? Main peranan tu. Buatlah. 20 bahagi 10. So, dapat 2. So, naik setiap satu tu 2. So, kalau sini 20, atas dia satu kotak 22. Atas lagi satu kotak 24. Ni dapat 24 lah, bukan 26. Kat situ saya salah kira tadi. So, dapatlah. Kalau 16 meter saat negatif 1 ni, sebenarnya masa dia ambil masa 24 saat. Faham tak Adam dengan Aisyah? Yang tadi korang boleh buat kan? Sepatutnya yang ni pun boleh buat juga. Okey tak Adam? Adam? Adam okey tak? Sama je cara dia. Cuma awak kena faham macam mana nak cari soalan tu. Dia nak tanya apa. Dia tak sebutlah X dengan Y. Dia akan sebut apa yang berada di sini. Di paksi tu. Okey. Tak faham tanya. Okey. So seterusnya kita pergi kan. Soalan seterusnya, berdasarkan trend graf fungsi, terangkan perubahan masa terhadap laju purata. Seterusnya, ramalkan masa yang diambil oleh kereta itu jika laju puratanya ialah 30 meter saat negatif 1. So kalau kat sini 25, rasa-rasa dekat 30 berapa, awak kena cari dia punya graf tu kan. Tapi awak tak tahu nak cari macam mana kan. So kita pun tarik je lah. Kalau sini 25, tarik je. Awak bina je graf tu sendiri. Tarik je pergi sini. Kan, kalau 25 sama dengan berapa? Kalau 30, agak-agak kena dekat mana? Gitu. Boleh tak? Kalau B ni awak tak faham sangat pun tak apa. Yang penting yang basic. Yang basic-basic macam yang ni kan.
Berapa jarak di antara Azlan dan Bandar B jika Azlan menunggang sejauh 100 meter? Berapa jarak bandar tu? Yang tu yang penting awak kena tahu. Boleh tak kelas? Kita dah nak habis dah topik ni. Boleh Topik dia senang je. Yang pertama awak kena tahu apa? Tahu nak buat graf, tahu nak baca graf, tahu dia punya satu kotak kecil tu berapa, tahu nak cari data dalam graf. Tu je. Nak cari, okey saya nak tanyalah sebelahan masa Okey saya nak tanya Ajwad. Ajwad macam mana kita nak buat graf ya? Nak tengok apa ya Ajwad? Ajwad? Ahmad Ajwad? Ya. Kalau nak bina graf nak tengok apa? Kena cari nilai. Cari nilai apa? Macam mana nak cari nilai? Macam mana cari nilai? Contoh, saya bagi soalan kan? Saya bagi soalan sini je lah. Macam ni. Dia bagi kat sini kan? Ni. Nombor 2 ni. Berdasarkan jadual di satu Roman lukis graf fungsi bagi Y sama dengan 8 per X kuasa 2 untuk negatif 3 lagi kecil sama dengan X lagi kecil sama dengan 3. Macam mana nak buat Ajwad? Nak buat macam mana? Pecah kepada dua persamaan. Pecah kepada 2 persamaan. Okey. Lepas tu? Lepas tu letak X sebelah kiri. Letak X sebelah kiri. Okay, kalau untuk yang mula-mula tu, negatif 3 lagi kecil dah sama dengan X kan? Lepas tu kalau X pergi belah kiri jadi apa? Lebih besar. X lagi besar dah sama dengan negatif 3. Yang kedua? Letak X sebelah kiri. Yelah, mula-mula awak dah dapat dah. X lebih besar sama dengan X lagi besar sama dengan negatif 3. Yang kedua? Awak pecah 2 yang ni. Senaraikan. X lagi apa? Senaraikan. Sebelum senaraikan lagi satu, ni apa dia? Ni. Satu persamaan apa dia? Lagi satu persamaan apa dia? Disebut je bidah lah, senaraikan lah. Awak cakap tadi ada 2 persamaan kan? Yang pertama awak cakap X lagi besar dan sama dengan negatif 3. Lagi satu apa? X lagi apa daripada apa? X lagi besar daripada negatif 3. X lagi besar daripada? 3. Ya ke? Tengok ni. Sekarang ni X sebelah kiri ke X sebelah kanan? Kiri. Lepas tu nak kena tukar ke? Lepas tu lagi satu apa dia? X lagi apa daripada 3? X lagi kecil. Lagi kecil dah sama dengan berapa? Sama dengan 3. 3. Okay, thank you Ajwad. Okay, next. Anik. Lepas tu nak buat apa Anik? Anik, buka mic cepat Anik. Lepas tu nak buat apa Anik? Anik ada tak ni Anik?
Hello, cepat-cepat. Lagi 5 minit lagi nak habis. Awak melambat kan? Semua orang lambat lah. Cari nombor. Macam mana nak cari nombor? Orang suka tulis macam ni kan, cari nombor. 3. Mesti ada tanda soal. Cuba jangan tulis tanda soal. Yakin. Macam mana nak cari nombor ni? Pantas. Macam mana nak cari nombor? Cepat. Okey. Kalau X lagi besar daripada negatif 3, apa nombor dia? Cuba senaraikan. Adik. Okey. Negatif 3 tak termasuk kan ni? Apa maksud sama dengan? Lebih besar dan sama dengan? Maksudnya termasuk. Negatif 3 tu termasuk. Jangan tinggal dia. Tinggal dia confirm salah. So negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okey, kalau X lagi kecil dan sama dengan 3, berapa ni? Ni untuk yang kedua ni. X lagi kecil sama dengan negatif 3. Apa nombor dia? Senaraikan sikit. Sebut sikit nombor yang ada dekat dalam X lagi kecil dan sama dengan 3. Cepat. Okay, 1, 2, 3. Kita mula daripada 3 lah. 3, 2, 1 sebab dia kecil kan. Okay, thank you Anik. Okay, next Aryan. Lepas tu nak buat apa Aryan? Lepas tu nak buat apa Aryan? Aryan ada tak Aryan? Aryan awak lambat, semua orang keluar lambat lah. Apa yang awak angkat tangan? Saya tanya awak nak buat apa? Lepas dah dapat senaraikan nak buat apa? Lag. Okay, next. Darwish. Nak buat apa Darwish? Lepas dah siap senaraikan. Tadi Anik dah senaraikan. Lepas tu nak buat apa Darwish? Hello? Hello? Lukis graf. Okay, sebelum lukis graf kena buat apa? Boleh terus lukis graf ke? Dapat senarai ni, tahu dah graf dia gini. Tak tahulah. Memang mustahil lah tahu. Dia punya typo. Sorry lah, Syatibu pula saya. Samsung. Mula-mula buat table dulu. Kakak abang. Buat X, Y. Senaraikan X tu negatif 3, negatif 2 sampailah 3 tu. Dah senaraikan. Barulah masukkan dalam ni. Dah masukkan terus tulis bawah ni. Kalau 8 bahagi X negatif 2. So X tu negatif 3. Negatif 2, 3 kuasa negatif 2 kan. So dapat berapa? Tulis. Barulah kita boleh plot kat graf. Lepas plot dekat graf, barulah boleh lukis graf. Tak adanya boleh terus lukis graf. Hebatnya awak. Saya pun tak pandai lukis graf kalau tak ada koordinat. Tak ada siapa pun reti tahu. So tolong ingat macam mana nak lukis graf tu. Jangan
Tiba-tiba hilang ingatan pula. Banyak yang markah dia. Lepas siap lukis graf, nak cari nilai, tengok apa yang diberi. Daripada apa yang diberi tu, tarik pergi dekat apa yang dicari. Tarik, katalah dia kata X kan, dia bagi X. Sampai dekat graf yang awak dah siap lukis tu, patah balik pergi cari Y sebab kita nak tahu Y berapa. Kalau daripada Y, cari Y. Okey, kalau ada 2 tempat yang kena X, 2 lah jawapan dia. Kalau daripada X pun, kalau 2 tempat yang kena Y, 2 lah jawapan dia. Dia tak pelik pun, dia bergantung kepada graf awak. Okey, boleh semua? Ada soalan tak? Sebelum saya end kelas. Okay, so homework. Sekejap lagi dah saya bagi. Okay, macam ni lah saya cakap saya. Okay, homework buat praktis sumatif bab 8. 2 muka surat je, sikit je tu. Itu dulu muka surat buat terus Okay, itu saja kelas kita untuk hari ni. Bye-bye, Assalamualaikum. Macam awal dah wish thank you cikgu. Sama-sama.